Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kita sambung kitab kita balik ni, tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan oleh Syekh Dr. Ahmad Syarbasi, pensyarah Muslim Syekh Al-Azhar. Yas'alunaka. Kita sambung balik dalam bab ulumul Quran lagi, iaitu pasal topik dia masuk dari kata lamam di dalam Al-Quran. Masuk dari kata lamam dan di dalam Al-Quran. Masuk dari kata lamam di dalam Al-Quran. Ada orang tanya, Syekh, apakah maksud dari perkataan Allah SWT berikut yang bermaksud, iaitu orang-orang yang yajtanibu kabair. Yajtanibun kabair, menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari lamam, kesalahan-kesalahan kecil. Jadi lamam tu ada situ lah. Jadi maksudnya apa? Allah SWT, jadi Syekh jawab. Allah SWT firman dalam surah An-Najm ayat 31 dan 32. Yang bermaksud, dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya dia memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, iaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji yang selain lamam. Jadi kesalahan-kesalahan kecil. Lamam ni maksudnya kesalahan-kesalahan kecil. Sungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan dia lebih tahu tentang keadaanmu ketika dia menjadikanmu dari tanah, dan ketika kau masih berupa janin dalam perut ibumu. Allah tahu, kita betul ingat apa jadi dah. Masa itulah, masa di tanah kau dia besar dari janin ya, tak tahu sekarang kita dah. Allah tolong jaga dah kita dah. Maka janganlah engkau mengatakan dirimu suci, jangan duk rasa diri tu hebat, besar dah, meremehkan orang lain. Kita kena berasa hina diri, lemah, hormat orang lain. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Jadi Allah tahu, bukanlah kita dapat title ustaz kak. Kita suci dan ada orang lain ni dosa banyak. Kita jangan anggap gitulah. Kita rasalah diri kita hina, lemah, dan kita memerlukan rahmat Allah, kasih sayang Allah, pimpinan Allah ya. Okey, kata yajtanibun artinya menjauhi dan menghindari. Adapun kata kabair adalah bentuk jamak dari kata kabirah yang besar ni. Kabirah tu mufrad, kabiratun kabirah. Kabair tu jamak dia lah, jamak taksir dia. Maksudnya adalah dosa-dosa yang mengakibatkan siksaan yang sangat besar dari Allah SWT. Jadi dosa besar tu maksudnya terima akibatnya siksaan besar dia. Kata al-ismu ialah perbuatan buruk yang menjauhkan seorang dari pahala. Ismu ni buat buruk jauh dari pahala. Tu masuk ismun. Ismun. Fawahish ialah bentuk jamak dari kata fahishah. Fawahish tu jamak daripada kata fahishah, jamak taksir lah. Itu perbuatan dan ucapan yang berdampak siksaan yang sangat pedih. Jadi perbuatan atau ucapan jadi boleh seksa yang sangat pedih. Itu panggil fahishah. Dan fawahish jamak dia lah. Adapun maksud dari kata lamam ialah perbuatan yang mendekati perbuatan maksiat. Lamam ni nak kata maksiat betul, tidak betul juga. Tapi dekat-dekat dengan maksiat ni. Atau digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang kecil saja ni. Dikatakan juga maksudnya si fulan mengerjakan perbuatan demikian sedikit demi sedikit. Fulan yaf'alu kaza lamama. Buat sikit-sikitnya. Sedikit demi sedikit dah. Demikian juga kata-kata al-mamtu bi kaza, artinya aku mendekatinya tanpa menyedirinya. Aku dekatnya tanpa menyedirinya. Al-mamtu bi kaza dah. Begitu juga kata-kata ziyaratuhu ilmamun, artinya kunjungannya hanya sebentar je kunjungnya. Ziarah dia tu sebentar. Ziyaratuhu ilmaman. Adapun maknanya Allah SWT adalah pemilik segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Dengan hikmah dia menyesatkan siapa sahaja yang kenakinya. Jadi kita jangan sedap hati lah. Dan Allah nak sesatkan siapa-siapa pun boleh jadi sesat. Tak kira dia ngaji sampai PhD ke, ngaji pondok lama pun. Yang beri hidayah topik ni Allah SWT lah. Nak bergantung dengan Tuhan, jangan bergantung dengan usaha kita sendiri. Jangan gantung percaya 100% kepada guru kita. Gantung dengan Allah, mengharapkan rahmat dan pimpinan Allah. Kita usaha ikhtiar wajib ngaji ke gapon supaya tak sesat. Tapi janganlah
yakin 100% dengan guru kita dah. Kita kena ingat rahmat dan bantuan Allah lah. Allah kita betul dah. Ada kadang-kadang orang tu untuk guru betul tu dia sesat. Nah, ada orang tu untuk guru dia mula-mula betul je sesat lah. Nak kan ada. Yang beri hidayah topik ni Allah SWT. Syekh Hussein Al-Habsyi ni di Indonesia suhu lah dah. Ramai ulama-ulamanya lahir daripada ilmu mengaji dengan dia dah. Tapi dia jadi Syiah. Nah, jadi Syiah. Sebabnya pening bab jam'ul Quran, penghimpunan Quran. Dia dak berasa sahabatnya reka. Sahabat je susul Quran, sahabat je sahabat je ada tokoh tambah ni Quran ni adalah sahabat ni. Benda tu berlaku lah. Sedangkan mushaf Quran ni setelah ada dia keliru lah. Telah ada di zaman Nabi lagi ada dah. Bukan zaman sahabat baru start kupu Quran lah. Itu benda-benda yang kadang-kadang sikit je. Kerana terpengaruh dengan syubhah-syubhah Syiah ni, ulama Syiah buat bagi hujah, dia jadi sesat dah. Dan dengan ilmu dia memberikan petunjuk kepada siapa sahaja yang dikenakinya. Dengan ilmu sebab musabab Allah guna ni, bukan kita kata tak payah usaha, ilmu lah cara Allah nak suruh bagi kita sesat ni. Dia akan membalas orang-orang yang berbuat jahat dan maksiat dengan azabnya dan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang beriman dan berbuat baik dengan ganjaran yang baik, iaitu syurga. Mereka yang orang beriman adalah mereka yang menjauhi dosa-dosa besar yang telah Allah peringatkan untuk menjauhinya. Dan juga Allah tetapkan sisaan bagi orang yang mengerjakannya. Ni ada ancaman yang jelas tu kan dalam Quran hadis, maka ini kira dosa besar. Mereka ada orang yang telah Allah ampuni dan Allah telah maafkan dosa-dosa mereka sebelum datangnya Islam. Apa dah? Mereka tidak akan disiksa atas dosa yang mereka telah lakukan sebelum itu. Sebelum masuk Islam itu diampunkanlah dosa dia dah. Oleh kerana itu, Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan, mereka meninggalkan semua itu tak kala mereka sudah masuk ke dalam Islam, agama Islam. Kemudian Allah mengampuni mereka atas perbuatan-perbuatan dosa yang telah mereka lakukan sebelum Islam. Demikian juga dia berbicara mengenai erti kata lamam sebagai berikut. Ni Ibn Jarir At-Tabari lah dalam tafsir dia. Kata al-lamam adalah dosa-dosa besar yang mereka lakukan pada masa jahiliah sebelum Islam lagi. Dan Allah telah mengampuni mereka tatkala mereka masuk Islam. Sebagai mufassir mengatakan bahawa dimasukkan dengan lamam ialah seorang melakukan perbuatan dosa dan kemudian segera bertaubat dan setelah itu tidak mengulangi perbuatan itu kembali. Ada ulama mufassir kata tak, dia banyaklah ada kata dosa kecil secara asasnya. Ni pula kata Ibn Jarir Tabari ni, lamam ni dia buat dosa besar tapi sebelum masuk Islam, masa jahiliah ni. Lepas tu ada mufassir lain pula yang kata lama-lama ni bukan dosa kecil tapi dia buat dosa dia taubat. Tak buat kembali tu bagi dia panggil lamam lah. Macam dosa kecil. Jadi sebagai mufassir lain pula mengatakan bahawa dimaksudkan dengan lamam ialah dosa-dosa selain dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Seperti melihat dengan pandangan yang buruk, menyentuh dengan sentuhan yang berdosa atau yang serupa dengan itu. Ia termasuk kesalahan-kesalahan yang tidak dilakukan seseorang secara terus-menerus. Jadi dosa kecil kalau terus-menerus jadi besar dah. Ni hak kecil, buat jaga-jaga. Terbuat kau, tertengok kau, gapo dah. Seorang penyair berkata, maksud jika engkau mengampuni, maka berilah ampunan yang banyak. Hamba engkau yang manakah yang sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan. Kullu bina Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam ni buat salah. Dan setiap orang buat salah. Kullu bin Adam khata' wa khairul khata'in. Setiap orang buat salah atau orang yang bertaubat. Hadis sahih Bukhari kan. Oleh kerana itu ada pendapat yang mengatakan bahawa lamam adalah apa-apa yang tidak mempunyai ketentuan dalam agama bagi orang melakukannya. Jadi kesalahan dia tidak ada kecil-kecil lah, tidak ada ketentuan yang jelas. Al-Quran hadis ni dosa ni. Imam Ibn Katsir berkata pula, maksudnya Allah SWT memberitahukan bahawa dia adalah pemilik langit dan bumi. Dan dia maha kaya dari yang lainnya. Tidak memerlukan yang lainnya. Dia maha bijaksana dengan menciptakan para makhluk dengan keadilannya. Allah cipta ni dengan adil, dengan sistematik. Dia menciptakan makhluknya dengan hak, dengan kebenaran. Supaya dia membalas dengan balasan kejahatan bagi orang yang melakukan kejahatan. Dan membalas dengan balasan yang baik bagi orang yang berbuat kebajikan. Dengan kata lain, dia memberikan balasan sesuai dengan perbuatannya, perbuatan makhluk tersebut. Jika berbuat baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Dan jika berbuat jahat, akan dibalas dengan kejahatan.
Kemudian Ibn Katsir menafsirkan kata muhsinin sebagai orang-orang yang menjauhi diri dari perbuatan dosa-dosa besar dan perbuatan kecil. Muhsin ni orang baik, terjemahan biasanya. Tapi maksud lebih mendalamnya tafsirnya jauhi dari perbuatan dosa besar dan perbuatan kecil. Jika di antara mereka jatuh pada sebahagian dosa-dosa kecil, maka Allah akan memberikan ampunan kepada mereka. Sebagaimana yang tertera dalam ayat lain, maksudnya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, maka niscaya kami hapuskan kesalahan-kesalahanmu, yakni dosa-dosamu yang kecil. Dan kami masukkan kamu ke dalam tempat yang mulia, yakni syurga. Surah An-Nisa ayat 31. Habis. Okey, ni satu topik lain, proses pembuahan melalui angin. Mak buah pokok durian kau gapo kau dengan angin ni, belah mana dah? Ada tanya Syekh, apakah makna dari firman Allah SWT sebagai berikut yang bermaksud? Dan kami telah meniupkan angin untuk mengahwinkan, yakni tumbuh-tumbuhan. Maksud gapo ayat ni lah. Jadi Syekh ni jawab, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 22, surah Al-Hijr ayat 22 ni maksudnya, dan kami telah meniupkan angin untuk mengahwinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Jadi air ke apa ni Allah telah jaga, telah simpan kita dari perut bumi, atas langit ke. Macam-macam Allah buat untuk siapa kita ni nak. Sebagai ulama berkata bahawa ayat ini mengacu kepada suatu fenomena alam yang belum diketahui oleh para ilmuwan, kecuali berabad-abad setelah diturunnya Al-Quran baru saintis, baru manusia tahu lah. Fenomena itu dimaksudkan adalah fenomena proses pembuahan yang terjadi di dunia tumbuh-tumbuhan melalui perantaraan angin. Tu kita pelik ada pokok tu jauh kat tu. Tak khabar buah juga. Buah-buah ni tak boleh melainkan dengan ada kata persenyawa kita kata dah ada pembuahan lah. Ilmu tumbuh-tumbuhan moden telah membuktikan bahawa angin membantu terjadinya proses pembuahan pada banyak jenis tumbuhan. Seperti jagung, gandum dan sebagainya. Mana lah. Nah, ia tidak jadi gitu nak. Ia kena ada benih tu yang sapa kepada hak tina dia. Baguslah dia jadi buah lah. Iaitu dengan cara memindahkan inti sel jantan yang terdapat pada sebuah bunga kepada inti sel betina. Jadi bunga-bunga tu biasanya hak jantan. Nah, hak buah ni hak tina lah. Yang juga terdapat pada bunga tersebut atau yang terdapat pada bunga lainnya. Ada pokok sama, ada pokok lain lah. Ukuran inti-inti sel tersebut sangatlah halus, di mana tiap angin membantunya untuk melakukan perpindahan udara. Jadi kita tengok tak nampak dah. Dia berpindah daripada tempat biasa, daripada pokok jantan tu ataupun daripada bunga jantan tu saya akan pergi pada hati nah. Firman Allah SWT dalam surah Az-Zariyat ayat 49 yang bermaksud telah menguatkan makna di atas. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingati akan kebesaran Allah. Agak-agak Allah buatnya termasuk pasangan pun. Ketenangan hati kita, saling bergantung antara suami isteri, membina keluarga, ada anak-anak, semua tanda kebesaran dan kehebatan Allah. Sekelompok ilmuwan menjelaskan tentang bagaimana caranya angin membantu proses pembuahan yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Mereka mengatakan bahawa jika tumbuh-tumbuhan tumbuh, maka akan muncul darinya bunga-bunga yang terus berkembang dan berakhir dengan menjadi buah atau biji-bijian. Jadi buah lah. Bunga-bunga yang mempunyai bentuk, warna dan bau yang bermacam-macam adalah alat khusus bagi perkembangbiakan tumbuhan. Dalam bunga terdapat inti sel jantan dan inti sel betina. Pada anggota penjantan terdapat butiran yang sangat halus sekali yang disebut dengan serbuk sari dan mempunyai warna, ukuran dan bentuk yang berbeza-beza. Pada anggota betina terdapat indung telur. Telur lah dah. Yang sekiranya bertemu dengan serbuk sari, maka akan terjadinya proses pembuahan dan kemudian terciptalah buah biji-bijian yang menyerupai anak bagi tumbuhan tersebut. Pembuahan ada dua macam. Pertama, pembuahan sendiri, iaitu pembuahan terjadi hanya pada ruang lingkup sebuah bunga tanpa melibatkan bunga yang lain, tak pindah ke tempat lain pakai sepokok tu dah. Adapun yang kedua ada pembuahan campuran, iaitu pembuahan terjadi dengan berpindahnya serbuk sari sebuah bunga kepada bunga yang lain. Perpindahan tersebut dapat terjadi dengan perantaraan angin. Sebagai contohnya, kita mendapatkan pada bahagian atas pohon jantan adanya semacam bunga yang merupakan bunga inti sel jantan. Kadang-kadang di atas tu ada sel jantan dah. Di samping sisi bunganya itu juga terdapat inti sel betina pula, yang kelak akan menjadi tunas jagung setelah terjadinya proses pembuahan. Adapun yang menjadi perantara bagi terjadinya proses pembuahan adalah angin.
Demikian juga hanya dengan pohon kurma. Padanya terdapat inti sel jantan dan inti sel betina. Jika di antara keduanya tidak dilakukan pembuahan buatan, maka angin akan mengambil alih tugas ini. Kalau orang jadi orang Arab ni yang ambil bunga jantan dia pakai katak-katak tak. Konyoh ke apa? Tina supaya jadi buah kurma dia. Tapi sebenarnya kalau tak ada gota ya akan gina angin. Kalau itulah. Tidak diragukan lagi bahawa ini merupakan nikmat ilahi yang agung. Ayat yang mulia ini di atas juga telah memberikan isyarat. Mengenai isi sisi ilmiah yang jauh lebih dahulu telah dijelaskan oleh Al-Quran Al-Karim. Sebagai sebuah kitab yang tidak ada kebatilan dalamnya. Dan turunkan dari zat yang maha bijaksana dan maha terpuji. Sebahagian fasir mengatakan bahawa dimaksud oleh perkataan Allah SWT. Maksudnya, dan kami tiupkan angin untuk mengahwinkannya. Allah mengahwinkan awan. Adalah apa yang gitunya. Ulama-ulama tafsir ni. Iaitu dengan cara membawa dan menyampurkannya sebahagiannya dengan sebahagian lain. Kemudian hal itu menjadi sebab turunnya hujan. Penafsiran ini juga memberikan isyarat pada hakikat ilmiah yang lain pula. Jadi kalau kita nak fikir cara ni pun, ada maksud ilmiah juga lah. Kerana sebagaimana perkataan para ilmuwan ni orang saintis, orang ngaji lah. Orang ngaji sains. Awal terjadi kerana menebalnya wap air di udara. Dan ketika udara yang dekat dengan bumi memanas, disebabkan pengaruh panas, maka wap air tersebut akan hilang ke udara dan naik ke atas. Setiap kali wap air itu bertambah tinggi, maka derajat panasnya semakin berkurang. Sehingga menyerupai cairan dan itu, dari situlah terciptanya awan. Jadi dia menguap. Dia berlaku kondensasi. Kondensasi jadi awan semula. Masa menguap ni panggil apa? Menguap lah. Penguapan dah. Jadi dia jadi air. Jadi buat air. Naik atas jadi air semula. Lepas tu kopur sama dia. Ada air atas langit. Bukan air atas bumi. Awan tu air atas langit. Air yang berkumpul di atas langit. You kopur dia. Dia berat. Dia jatuh pula. Telah terbukti secara ilmiah bahawa awan mengandungi muatan listrik. Baik aliran listrik negatif maupun aliran listrik positif. Maka tak kala sebab awan bertabrakan dengan awan lain, belaga dah. Bergeser. Dari benturannya itu akan terciptalah kilat yang bercahaya. Apabila geseran itu macam kita konyoh. Pembaris ke apa. Dia boleh tarik rambut dia. Begitu jugalah. Apabila berlaku geseran tu antara awan-awan, menyebabkan berlakunya ada cas lebih positif negatif menyebabkan berlakunya kilat dia. Benturan tersebut tercipta melalui perantaraan angin juga yang menggerakkan awan dan titik-titik air dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan begitu akan bercampurlah awan yang dingin dengan awan yang lebih dingin. Seolah-olah terjadi percampuran antara muatan listrik yang negatif dengan muatan listrik yang positif. Angin menggerakkan awan dan menyebabkan sebahagiannya bercampur dengan sebahagiannya yang lain. Sehingga selesailah proses terjadinya hujan. Kadang-kadang awan ni gabung lah. Topok sini awan kecil gabung lah. Besar. Kemudian Allah menurunkan hujan ke atas muka bumi. Jadi demikian ini sesuai dengan apa terkandung dalam ayat di atas yang maksudnya. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengahwinkan tumbuh-tumbuhan. Dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami berikan minum dengan air itu. Dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Tu jaga air ni Allah SWT. Tak sipai air dalam kaum bumi ni kita buat telaga. Kita buat boring dah. Air boring ke. Semua tu Allah yang tolong jaga kita. Tolong beri kita. Semuanya dengan rahmat dan kasih sayang Allah pada makhluk. Terutamanya manusia. Dan banyaklah bersyukur dah. Sebab itu kita kena ngaji sains dah. Kita ustaz ke lebar mana pun kita kena ngaji sains. Hak mana boleh membangkitkan rasa kebesaran Allah, keagungan Allah SWT. Sekali saya tengok ni ajar lah. Kan dalam YouTube tu ajar dah. Tu membuka pemikiran kita dah. Lepas tu adalah dalam Facebook tu ada nama apa dah. Tak ingat dah nama. Jadi dia tu hebat juga dah. Kita nak kaji. Kita nak cari spesialis lah. Setiap bidang ni ada orang ni dia mahir. Mahir dalam bidang tertentu. Kalau ke doktor juga, Dr. Dania lah. Lepas tu banyak lah. Bidang-bidang setiap orang ni kita rasa jelego. Kita dengar yang ngaji dia tu. Dia mahir sungguh. Dia minat sungguh bidang tu menyebabkan dia terang tu jejok. Jejok lah. Kita rasa orang lain tu serupa dia terang tak. Faham boleh. Macam kita dalam you masa ngaji universiti lah. Ada pensyarah ni tak. Dia bunyi hebat tapi kita tak faham ke sekarang. Payah ngaji ni lagi ni tak. Dia setengah tu terang tu. Allah jejok mau nak faham dia. Walaupun bahasa Jepun ni. Gitu lah. Dan cari hak cepat lah sikit lah.
Dalam pengajian kefahaman hadis, bukan sekadar sanad, Maulana Asri dah. Banyak syarah hadis tu bukan sanad. Kalau kita ngaji ustaz lain, dia bincang bab sanad je. Dia tidak dirayah tu kurang sikit tak. Dirayah pun tak jejak mana. Kita ngaji di mana Asri, kita rasa nampak jejak dah. Setiap orang Allah lebihkan dengan ilmu pada masing-masing. Sehingganya memberi manfaat mengikut pakar masing-masing. Berdasarkan penafsiran ini, ayat di atas telah memberikan isyarat pada hakikat ilmiah yang baru diketahui oleh para ilmuwan setelah Al-Quran menyebutkannya sejak berabad-abad yang lalu. Jadi Al-Quran dia hadis sebut nama dah. Lah ni baik jumpa dah. Kata liwaqihin, iaitu untuk mengawikannya adalah sesuai baik untuk tafsir pertama maupun tafsir kedua boleh pakai belaka mengikut syekh ni dah. Dan ini merupakan bukti akan mukjizatan Al-Quran. Dari sains ni juga menambah. Jadi tapi jangan muktamad. Sains ni boleh berubah apabila dia ada kajian tidak muktamad lagi dah. Tapi kalau dia secara umumnya kita rasa macam nak kata muktamad macam boleh tu lah kuat hujah dia dah. Teori dia jelas, ia boleh membantu kefahaman yang jelas pada Quran lagi dah. Menyebab kita bertambah yakin dengan Quran, bertambah cinta kepada Islam. Gitulah hati. Moga-moganya lah. Okay, seterusnya menjaga mushaf Al-Quran. Ada orang tanya, Syekh, menurut pandangan agama, apakah yang sebaiknya saya lakukan jika saya menemukan sobaikan lembaran mushaf Al-Quran yang sudah lama cari ke, dok terabur kot sih. Lihat kotak ke mana dari rumah. Apakah saya tetap menjaganya seperti keadaannya semula atau membakarnya? Ini tanya Syekh ni. Syekh jawab, Al-Quran Karim adalah kitab Allah yang tidak ada kebatilan dalamnya dan turun dari Zat yang maha bijaksana dan maha terpuji. Al-Quran adalah sebagaimana telah Allah katakan dalam surah Al-Ma'idah ayat 15 hingga 16 yang bermaksud. Yang bermaksud ke apa? Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keradaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya. Dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Selanjutnya Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 21. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pastilah kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah kerana takut kepada Allah Ta'ala. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Tadi Quran tu kan manusia je sanggup nak. Kalau tu kau gunung nak suruh pergi Quran ni, suruh beramal dengan Quran, suruh menjalankan syariat Al-Quran, dan secaya pecah belah, hacil lebu, kecuk perut, takut ke Tuhan dah. Kalau ni reti takut ke Tuhan dah. Gunung Gana ni reti takut ke Tuhan. Kita ni tak reti takut tu relax dah. Ni pun lagi istilah tajalli dah. Setengah tasawuf ni. Cerita Nabi Musa nak tengok Allah SWT. Allah SWT tajalli kepada gunung, hacil lebu gunung. Jadi tak boleh tengoklah Nabi Musa. Tapi tasawuf ni mengalahkan Nabi Musa. Habis. Tok guru dia tak rekod tak. Tajalli boleh tunjuk. Daripada Tok Wali dia boleh jumpa Nabi Muhammad SAW pun masa Isra' Mi'raj. Yang boleh pergi jumpa Tuhan. Tu pun tak nampak Tuhan dah. Ada cahaya-cahaya dah. Ni pokok tasawuf ni habis. Jumpa tak malam dah. Mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Ini menyakit. Nah, tak apalah nak ayat bunyinya. Tajalli ni. Hanya untuk Allah SWT ni, tajalli ni, dia tidak boleh mudah-mudah. Jangan nak mengaku mudah-mudah lah. Allah menjelma. Allah menunjukkan berjumpa dengan setiap makhluk dia. Tidak semudah itu dah. Okey, para mufassir telah memberikan penafsiran mengenai firman Allah SWT dalam surah Al-Waqi'ah ayat 75 hingga 80. Yang bermaksud, maka aku bersumpah dengan tempat-tempat terbenarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar. Kalau kamu mengetahui, kalau kita memikir ni, tempat terbenarnya bintang-bintang ni, maksudnya jauh dah. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara Lauhul Mahfuz. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan semesta alam. Jadi sebahagian mufassir berpendapat bahawa dimaksudkan dengan kitab yang terpelihara dalam ayat ini adalah mushaf Al-Quran yang memuat kalam Allah SWT. Artinya mushaf Quran itu terjaga dan terpelihara. Allah jaga dah. Hal lain itu tidak. Tak boleh kita yakin muktamad ni. Sahih Bukhari setengah tu tajuk abad dah. Mengaji hadis tapi tidak kena siapa kau anggap maksum ni. Sahih Bukhari ni. Walaupun dikatakan ijma' umat bahawa Sahih Bukhari dan Muslim itu sahih.
dia kata kayak gitu lebih kurang, tapi dia ke ijma'nya muktabar pasal dia tu bukan ijma' sahabat ni. Bukan ijma' muktabar, bukan ijma' muktamad ni. Ijma' sahabat tu kalau kita kata boleh jadi ijma' muktamad ni. Jadi Sahih Bukhari Sahih Muslim walaupun sangat hebat, sangat canggih kaedah ilmu dia, tapi kalau orang tu ada kaedah dan ada hujah yang kuat, kita tak boleh anggap dia menolak hadis lah. Tak boleh kata sesat gapo, tak boleh lah. Dia ada kaedah dia. Lepas tu, kerana musa Al-Quran itu mewakilkan Allah Azza wa Jalla, maka kita wajib jaga dan peliharanya, serta tidak meremehkan dan menghinakannya. Oleh kerana itulah salah satu adab tuntutan Al-Quran adalah tidak meletakkan sesuatu yang lain di atas mushaf Quran. Kalau ada Quran, kita biarlah Quran di atas sekali lah. Adab dia. Dan juga jangan meletakkannya di suatu tempat yang akan menyebabkan terjadinya penghinaan terhadapnya. Tak bawah kau, tak mana kau, nampak macam hina, tak boleh. Sebagian salah bertindak lebih jauh lagi dalam melihara dan menghormati mushaf Quran, di mana mereka berdiri dan menciumnya. Ada lah. Dari segi dalil tak ada, tapi ada yang hormatnya cium dan berdiri. Dia kata sebahagian salah. Nak kata sahabat tak jelas ni. Sebab itu setengah tak terima ni. Para fuqaha berpendapat haram membawa mushaf Al-Quran ke tempat-tempat yang terdapat najis seperti toilet. Masuk Quran di toilet haramnya. Maksudnya adalah untuk menjaga dan meliharanya dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kemuliaan dan kedudukannya. Dari penjelasan-penjelasan di atas kita dapat fahamlah bahawa jika terdapat sobekan, cari ayat Quran, lembaran mushaf Quran itu cari ke sobekan. Kerana sangat seringnya digunakan, maka yang selayaknya dilakukan oleh pemiliknya adalah membakar lembaran-lembaran yang sudah tidak dapat dibaca itu. Kalau Quran itu cari ke apa, mushaf Quran itu, kita bakarlah nak. Namun jika dia mampu menjaga sebaik-baik lembaran mushaf Quran tersebut di tempat yang suci dan terpelihara yang tidak akan disentuh oleh tangan-tangan jahil, maka tidaklah mengapa. Jadi tak mana pun kalau bakar tak, macam-macam lah pendapatnya tak. Ada kata bakar-bakar tak tepat, tak teruk lauk lah. Ada kata kalau tak tepat orang, tak tepat orang, tak khenak, tak hina, tak apa dah dah. Dia tak jadi mushaf Quran dah sebab dia bakar hancur dah. Allah alam lah. Tu kita behah lain kali dah. Mungkin ada lepas-lepas ni. Berdiri untuk mushaf Al-Quran. Ada tanya Syekh, apakah makruh hukumnya berdiri untuk mushaf Al-Quran dan mencium serta meletakkannya di atas kuburan? Nyakit lain letak atas kubur pula. Apakah juga makruh hukumnya mencari tanda baik fa'lun dalam mushaf Quran? Tanda baik. Jadi macam tilik nasi dah. Kita bincang sebelum ni garpu tala ni. Macam tilik nasi dengan Quran jugalah. Dia tengok nak baca, nak ambil pengajaran mana, nak ambil faedah mana, dia pun bakal balik dah. Jumpa surah mana, pakak tunjuk ayat mana, baca tu. Lepas tu baca terjemah. Kata kat aku lah. Gitu lah lebih kurang dah. Jadi dia ni baca Quran sendiri lah. Jadi buat gitu lah. Cara mudah. Masalahnya, unsur-unsur tu ada dalam, apa kata, hak orang putih ngajar tu. Dalam Kristian pun ada guna kaedah tu. Kerpetalan ni ada dok pakai tembok gitu lah. Jadi nak tahu nasib dia, bahagia ke celaka ke, nasihat ke apa, motivasi ke apa, dia guna kaedah gitu. Ni ada juga dah. Tak apalah kita tengok. Sini jawab, sebagian imam mengatakan bahawa tidak ada satu tuntutan yang berasal dari para salaf dalam masalah berdiri untuk menghormati Quran. Diri untuk hormat Quran pun tak ada dalil yang jelas, tak ada. Sahabat menyakit pakai duduk kita baca Quran duduk. Tak duduk sama ke diri sama, tak ada lah. Kita baca Quran mesti diri ke, atau nak hormat Quran lalu ke pakai diri ke, tidak lah. Begitu je selawat. Selawat ni tidak. Selawat terbaik masa duduk tahiyat akhir, masa duduk. Masa duduk bukan masa berdiri. Tiba-tiba kata nak hormat Nabi lah ke apa, selawat berdiri tu tidak betul dah, karut lah. Tidak ada larangan dan tidak juga ada anjuran. Seolah hal itu bukanlah sesuatu yang dikenal dan biasa dilakukan di kalangan mereka, di kalangan salaf. Mungkin menjadi sebab dari hal itu ialah kerana tidak adanya kebiasaan berdiri untuk menghormati sebahagian mereka kepada sebahagian lainnya, kecuali berdiri untuk orang yang baru datang dan serupa dengan itu. Itu merupakan kebiasaan mereka ambil dari kebiasaan para sahabat. Jadi kalau orang tu mari, dan kita tak perlu sambut depan pintu, kita diri je masuk diri, tak molek dah. Jangan kita ikut cara tu cara putih lah. Mari presiden pakai diri habis. Kita pun yang tiru lah. Sekolah agama kan dia buat juga. Mudi mari,
Pengotor mari pakai degi dah. Tak payah degi dah. Atau setiru cara putih tu dah. Kecuali kita sambut. Kalau degi sambut depan pintu tak apa pula. Tak. Mudi kau atau orang besar YB mari. Kita pun berdiri dengan berjalan pergi kat pintu. Tak apa pula. Ni diri semata-mata. Dia masuk level ke apa. Kita ni berdiri masuk orang besar tu mari dah. Masa benda ni tidak kena dengan syariat Nabi larang. Nak berdiri kerana besar ke orang besar tu tersebut dah. Tak boleh. Nabi larang. Nabi ni masuk majlis ke apa. Tak ada seorang sahabat berdiri sebab dah sahabat tahu Nabi larang. Nabi suruh sambut tak ada. Nabi suruh sambut tu pergi depan pintu, berdiri tu bukan diri saja, kena jalan pergi depan pintu, pergi sambut, pergi salam. Tu tak apa dah. Mau jari-jari berlaku, tak jadi satu upacara rasmi dah. Tak apa gitu. Di mana mereka tidak berdiri untuk Rasulullah SAW, padahal tidak ada seorang pun yang lebih mereka cintai, lebih mereka hormati, lebih sayang selain Rasulullah SAW, lebih dan bergerung, sahabat gerung pada sahabat Nabi ni hebat. Tiba-tiba Nabi masuk dalam majlis gagal pun tak ada seorang habuk berdiri. Hal itu dilakukan semata-mata kerana mereka lihat bahawa Rasulullah SAW kurang menyenangi hal demikian. Kerana Nabi lagi lah. Namun jika sekelompok manusia telah terbiasa melakukannya, penghormatan pada satu sama lainnya dengan cara berdiri, namun kemudian mereka tidak berdiri tatkala mushaf Al-Quran hadir di hadapan mereka, maka mungkin orang akan berkata pula, bagaimana mungkin mereka berdiri untuk sesama manusia lain-lain, namun mereka tidak berdiri untuk mushaf Al-Quran yang mulia. Quran mari bakat diri. Dia kan mikir dah ni kiah. Kiah ni apa? Dia mikir logik dia ni. Perbuatan yang mereka lakukan itu tidaklah baik dan bahkan lebih dekat kepada celaan. Kerana mushaf Al-Quran adalah kitab Allah yang wajib dihormati. Kerana pada perbuatan itu tersirat pengagungan terhadap syiar-syiar dan kehormatan Allah. Dari sinilah kemudian sebahagian fuqaha membolehkan berdiri untuk menghormati Quran. Ni lah ulama mikir lebih ni. Di luar kotak dah mikir. Dia kata takutnya ada masa-masa tertentu kita ni orang besar mari, tok guru hebat mari, tok guru ataupun YB mari, kita pun berdiri dah. Jadi Quran mari dalam majlis keluarga apa, kita tak berdiri, tak hormat Quran. Dia katalah sebahagian. Oleh sebab itu sebagai fuqaha kata boleh berdiri dah. Dan sebagian dari mereka pula memandang bahawa perbuatan tersebut adalah perbuatan terpuji. Hak ni kalau kita jumpa dalam kitabnya dah. Dalilnya tak ada mana. Hak tu lah dalil kiah-kiah gitu dah. Ada juga pendapat lain yang mengatakan, mengomentari hal ini di atas sebagai berikut. Ada pula hak komen lain sikit. Sesungguhnya pengagungan terhadap kehormatan Allah adalah dilakukan dengan cara mengimani apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT dalam kitabnya berupa ayat-ayat yang memberikan penjelasan mengenai masalah-masalah akidah, ibadah, hukum dan dengan mengamalkan apa-apa yang diperintahkannya, bukan dengan cara menghormati lembar kertas dan tulisan mushaf Al-Quran. Dia kata bukan cara gitu dah. Tak ada dalil cara gitu. Kalau kita nak hormat Quran, bukan mestinya mari Quran kat diri. Yang pentingnya kita rajin baca, rajin tengok terjemahan, mempelajari makna dia. Lepas tu beramal dengan apa yang disuruh dalam Quran. Beriman dengan apa yang diajarkan dalam Quran. Benar gitulah cara kita mengagungkan Quran, menghormati Quran, bukan dengan berdiri dah. Adapun mengenai mencium mushaf Quran, sebagian orang telah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal tentang masalah itu. Tentang Quran ni, Imam Ahmad orang tanya dah. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, aku tidak mendengar apa-apa tentang hal ini. Gitulah. Jadi ada setengah Imam Ahmad tak suka jugalah. Dia sebut gitu tu sedap buat maksudnya dah. Tak jadi amal dalam zaman salaf. Namun diriwayatkan bahawa Ikrimah senantiasa membuka mushaf Al-Quran dan meletakkannya ke wajahnya sambil berkata, perkataan Tuhanku. Tapi ada riwayat dia kata Ikrimah bin Abi Jahal ni ana murid pada Ibn Abbas. Kata pun tak tahu Ikrimah mana ni. Ikrimah yang belajar dengan Ibn Abbas dah. Dia ni belajar tafsir ni Ibn Abbas. Tapi dia juga banyak riwayat daripada Israiliyah. Tak apalah. Yang pentingnya kita faham bahawa sini tidak mestilah ni nak kata molek tak molek mana dah. Kalau betul lah yang Ikrimah buat tu kerana ada usul tambah kerana dia sangat sayang tu tak apalah. Ya ada benda-benda ni tidak jadi satu kemestian bagi orang lain. Bagi dia je boleh kerana cinta ni. Macam cerita surah Qul Huwallah. Ada seorang sahabat jatuh email. Setiap kali nak baca lepas surah Fatihah nak baca surah lain, baca Qul Huwallah dulu. Lepas tu baru baca surah lain. Jadi dia buat gitu sama siapa kau orang lain komen. Sahabat-sahabat lain kau ajak ke Nabi. Pelik untuk email kita pelik ni lah. Nabi pun panggil je tanya, buat apa gini? Jadi lebih kurang cerita
Dia kata kerana dia cinta ke surah tersebut. Lepas tu Nabi kata dia akan masuk ke syurga lah dengan sebab surah tu akan bela dia sehingga masuk syurga. Gitu lebih kurang dah. Jadi walaupun tu hadis gitu tak ada seorang abuk. Pak mazhab semua mazhab kata sunnah molek baca qul huwallahu dulu baru surah lain. Tak ada seorang abuk. Maksudnya apa? Maksudnya baca dia tu tidak jadi sunnah yang mesti orang lain ikut. Dia hanya kerana sebab tertentu kan cinta idah lalu. Dibenarkan dia ditakrirkan boleh. Kalau Nabi kata boleh, tak pahala tak boleh. Sekadar boleh kerana cinta yang meluap terhadap surah Qul huwallahu ahad tu, surah Al-Ikhlas tu. Menyebabkan dia dibenarkan oleh Rasulullah baca. Kalau kita tidak meluap-luap dan doa-doa, tak sedap buat. Dan tidak jadi kemestian. Tak ada seorang abuk. Pak-pak mazhab kata sunat lebih baik gitu. Bahkan tak molek. Walaupun ada dalil Nabi dah. Ada dalil daripada takrir pembenaran daripada Nabi kerana Nabi tak pernah buat, sahabat lain tak pernah buat, hanya seorang tu tak iman tu buat kerana telajak menyentuh hati dia, telajak cinta pada surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Gitu juga ni kalau Ikrimah buat pun kita tak boleh jadi satu amalan yang ajar habis orang buat gini. Kalau seorang buat biarkan, tapi kalau nak jadi satu semua orang semua tempat ngaji Quran buat gitu tak usah nak buatlah. Dah. Adapun mengenai meletakkan Quran di atas kuburan terdapat larangan pada kebanyakan perkataan para fuqaha. Tak kubur ni banyak gak fuqaha kata kubur tu sendiri tempat seumpama najis tak molek dah. Mereka mengatakan bahawa perbuatan itu adalah bid'ah yang tidak pernah dikerjakan oleh kalangan salaf. Tak ada seorang abuk kalangan salaf buat. Larangan tersebut akan semakin bertambah apabila Al-Quran itu diletakkan di kuburan bukan untuk dibaca. Lagi teruk dah. Begitu juga terdapat larangan untuk menyalakan lampu-lampu di atas kuburan. Kuburan ini Rasulullah lagi untuk dicahayakan ataupun untuk dikerumuni macam raya. Mereka berdalil dengan sabda Rasulullah SAW. Na'na Allah bagi orang yang menghiasi kubur dan memasang lampu-lampu di atasnya. Dengan kubur ni tak boleh besar. Kena laknat juga dah. Lebih sedekah dah. Buat bina'in tak boleh. Bukan bina'in lah. Buat sedekah kalau tanah pun tak boleh. Bina'in tak sampai sedekah pun tak boleh. Dia kalau kira dah. Kalau kira Nabi tak bila buat bangunan. Apa-apa. Buat bina'in dah. Cak kubur apa semua tu lagi dia larang dah. Tiba-tiba hak tu dah banyak berlaku dalam masyarakat kita, masyarakat mana-mana pun. Kubur ni setengah ni habis kau besar dah. Dia kata keturunan Nabi, biarlah kena laknat tu, kena laknat ke Nabi pun dah. Biarlah Allah laknat pun dah. Asal kau sebab habis ke keturunan Nabi, buat kubur besar lah ada apa dah. Kubur tok guru tok wali yang habis tu, besar. Kubur sebelah halik kiri, sebelah kapur ni kecil-kecil kubur dah. Kalau doa ngadak ke kubur, mari jalan tengah tu, duduk tengah-tengah kubur tu. Ngadak doa ke kubur tok wali je. Habis-habis dia. Benda tu seolah minta dengan tok wali tok habis dia, bukan minta dengan Allah ke tengok cara gitu. Tak ada. Tak asyik lagi tu dah. Kita kena faham benda gitu boleh membawa pada syirik. Kalau tak sampai syirik pun khurafat ataupun dosa dah. Ataupun kena sekatlah satu zara'i. Tak boleh jadi telajak dah. Sehingga sehingga mengagungkan makhluk-makhluk dah. Jadi Tuhan kecil. Jadi tak boleh lampu kau gapo kubur ni jadi tempat upacara tak boleh. Nabi suruh gelak gitu. Nabi pergi pun tengah malam ke kubur ni. Kalau nak ikut sunnah Nabi bukan masa hari raya. Pergi kubur ni tengah-tengah malam. Tengah malam pula berasa macam dalam kubur. Gelak. Tu mikir aku dah kubur ni gelak gini gua mana dah. Nombor satu pergi matlamat pergi kubur ialah untuk mengingati mati. Bukan doa pada semati. Nombor dua baru doa pada semati dah. Tapi nombor satu je ingat mati. Tapi ada setengah tu pergi kepada dan Nabi tidak tuju pada kubur tok guru. Hanya mak dia pun bukan sama-sama dak. Kubur Uhud adalah lagi dah. Tapi pergi tu kebanyakannya kita tak rasa kubur orang kecil-kecil dia tidak tuju pada kubur orang besar, orang yang hebat. Pergi pada semua kubur, ingat mati, dia doa umum gitu dah. Dan ni pergi cari kubur tak wali. Ni masalah penyakit dah. Kubur-kubur orang besar. Orang solihin yang kata kan. Adapun mencari tanda baik dengan membuka mushaf Al-Quran. Kita tengok kata tadi dah. Di mana seorang membuka mushaf dengan harapan dia mendapatkan ayat. Yang menggembirakan tak kala membukanya, sama sekali tidak ada riwayat yang dapat dinukil mengenai hal ini sedikit pun.
Quran, ulumul Quran, ilmu ulama dulu hebat sama mana dah. Kitab berpuluh-puluh jilid tulis. Nah, tapi tak ada seorang ulama cerita molek buat gitu dah. Hal ini menjadi bahan perselisihan di kalangan para ulama zaman kini lah. Namun yang lebih utama dan lebih berhati-hati adalah tidak membiasakan diri dengan perbuatan sedemikian. Dalam hal ini, seorang dapat berlindung pada solat istikharah. Apa saja tu? Dalam Islam ni ada solat istikharah. Kalau kita ada masalah ke apa, nak pilih ke apa, nak dapat taufik dan hidayah, nak pilih ke apa, nak tabat ke apa, solat istikharah. Itulah ditentukan oleh agama sebagai ganti dari membuka mushaf tersebut. Muka mushaf hantar nak tabat nak. Nak pakai tahu ke tak? Balik. Ikut dia. Ikut dia buka. Kena ayat tu kata tu suruh wajib tutup Arab. Oh, baru insah nak tabat dah. Tu tidak kena dengan kaedah. Pasalnya tak nanti kita tengok benda tu nasib. Benda nasib ni Islam tak ajar dah. Tembok-tembok ni walaupun benda tu nampak molek pun tak ajar jenis style nasib ni. Kita kena buat dengan azam. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setiap kali kita nak buat kena azam. Lepas tu kalau nak pilih pula kena doa tu mesti istikharah. Bukannya secara tembok, secara pilih nasib, pilih nasib nah. Ojuh pun tak molek ni ojuh. Kecuali tak ada arah lah. Nah, kita nak suruh siapa dia calon. Tapi kalau kita nak hak budak setengah nak pergi ke tidak buat style bilangan tu, semua tu kena jangan duk buat dah. Benda tu pun baca tu nasib ya, tilik nasib juga dah. Nasib ni tak molek. Islam tak ajar nasib ni. Orang Islam kena optimis. So lagi lah. Kera yang hina dah. Ada orang tanya Syekh ni. Siapakah dimaksud dengan perkataan Allah SWT berikut? Maksudnya, jadilah engkau kera yang hina. Ada dia Quran dah. Jadi, apakah mereka itu? Apakah mereka hidup hingga masa kita sekarang ini? Ada dia Quran tersebut. Ada orang Yahudi langgar hari satu ni. Jadi, kesupuh jadi kera yang hina. Apa maksudnya? Maksud itu sebenarnya gapo dah. Jadi, Syekh jawab. Allah SWT firman dalam surah Al-Baqarah ayat 65 yang bermaksud, dan sungguhnya telah kami ketahui orang yang melanggar di antaramu di hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Begitu juga dalam surah Al-A'raf ayat 106, maka tatkala mereka bersikap sombong dengan mengerjakan apa yang dilarang mereka mengerjakannya, kami katakan padanya, jadilah kamu kera yang hina. Perkataan yang terdapat pada ayat yang pertama ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Nah, yang pertama, iaitu langgar hari Sabtu tu tuju pada Yahudi dah. Di mana Allah memberitahukan mereka tentang dosa dan pembangkangan yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka atau nenek mereka. Allah SWT membolehkan mereka bekerja setiap hari kecuali hari Sabtu. Ya Allah perintahkan mereka untuk meninggalkan urusan duniawi untuk tumpu ibadah. Nah. Namun mereka tidak menghiraukan perintah Tuhannya dan tetap bekerja pada hari Sabtu dengan menunjukkan pembangkangan dan peremehan terhadap Allah SWT. Maka Allah menghukum mereka dengan mengeluarkannya dari dunia manusia yang berakal ke dunia binatang yang hina. Mereka menjadi seperti kera-kera yang dihina. Ada kata seperti. Bukan kera sungguh dah. Ada kata kera sungguh. Begitulah. Sehingga mereka terusir dari rahmat dan penghormatan Allah SWT. Mereka merasa bangga dalam melakukan kejahatan dan perbuatan-perbuatan mungkar, sehingga mereka menjadi bahan hinaan dan celaan manusia. Jika kebanyakan mufassir berpendapat bahawa perbuatan bentuk mereka menjadi kera adalah betul-betul perubahan jasad mereka. Ramai juga ulama tafsir dia kata memang jadi kera sungguh. Pok-pok orang Yahudi yang melanggar larangan hari Sabtu dah. Dan demikian bukanlah satu hal yang sulit bagi kuasa Allah SWT. Tapi tak pelik lah. Kalau jadi sungguh pun pelik apa yang bukan Allah Maha Kuasa. Tapi nama Mujahid berkata, Tok Guru tafsir besar, Mujahid ni belajar dengan Ibn Abbas lah betul ingat. Dia tabi'in ke tabi'in lah. Jadi dia ni ulama tafsir hebat lah. Nah, Mujahid. Dia kata apa? Kita ni ada riwayat ni kena dengar lah dah. Maksudnya dah, Allah tidak mengubah bentuk wujud mereka. Itu pendapat Mujahid tu dah. Dia sediakan dia ulama tafsir hebat dah. Allah tidak mengubah bentuk wujud mereka, namun Allah mengubah hati mereka. Dan kemudian menyerupakan mereka dengan monyet. Dia kata gitu. Sebagaimana Allah juga telah menyerupakan mereka dengan himar keldai. Bukan jadi keldai sungguh. Bukan jadi monyet sungguh. Tapi menyerupakan mereka dengan himar keldai dalam firman-Nya dalam surah Al-Jumu'ah ayat 5 yang bermaksud. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan padanya Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya adalah seperti keldai yang membawa kitab-kitab yang tebal.
Amatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat Allah itu. Dan Allah tidak memberikan petunjuk pada kaum yang zalim. Jadi ni pun perumpamaan keldar dah. Bawa kitab tebal ni pun kena faham lah. Orang Yahudi tu orang alim lah dah. Tapi alim tidak beriman, tidak beramal dengan ilmunya. Banyak pun tablik dah. Ni pun peringatan lah. Kalau kita ni pok-pok ustaz tu lebah ngaji banyak dah nak. Tapi ada sentimen ta'asub. Pok ke apa. Kadang-kadang dia jadi meninggal ke ilmu dia tak. Dia jadi macam pekeldai bodoh juga tak. Sebabnya dia bukan ilmu tak kisah kita dapat dengan baca ke, dengan orang lain syarah ke, dengan siapa-siapa. Kita tengok hujah kuat, kena terima. Ni tak. Kitab besar-besar tak. Tapi cari tak guru tinggal dari kitab tu. Walaupun kitab tu lebih alim, lebih muktabar lah dari kitab tu sebut dah. Tapi tak guru dia. Tok guru dia ayat, nak pakai tok guru ni pun masalah juga. Tak jadi keldar lah. Kita ni tak kira hujah ni daripada berkitab ke apa lah. Daripada ngaji ke apa. Cara pakai dah mana pun kalau hujah yang kuat, kita nak terima dah. Ni buruk perumpamannya orang yang berdustakan ayat Allah. Kebenaran lah ayat Allah ni lah. Hujah yang kuat, pakai tok guru dia. Demikian juga seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 60 bermaksud, katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah. Iaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai oleh Allah. Di antara mereka ada dijadikan kera dan babi. Orang yang menyembah Tagut tersebut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih terdesak dari jalan yang lurus. Ini berat lagi tak? Kera dan babi lagi. Okay, dalam kitab Durrul Mansur, karya Suyuti berkata, disebutkan bahawa Ibnu Munzir dan Ibnu Abi Hatim memberikan komentar terhadap firman Allah SWT yang mengatakan, kemudian kami berkata kepada mereka, jadilah engkau kera yang hina. Bahawa yang diubah adalah hati mereka, bukanlah wujud mereka yang diubah menjadi kera. Ungkapan yang ada dalam ayat di atas hanyalah sebuah perumpamaan bagi mereka. Ini pendapat ulama besar dah. Ibnu Munzir ni, dia jadi macam mustahid lah. Kalau tak jadi mustahid mutlak, mustahid muqayyad lah. Dia pun ada kitab besar juga dalam mazhab Syafi'i lah. Dia juga sahih dalam kitab ijma'nya lah, Ibn Munzir ni. Ibn Abi Hatim pula sahih dalam bab tahadith lah, ulama rijal hadis. Mengenai hal ini, kitab Tafsir Al-Mana mengatakan maksudnya. Majoriti ulama mengatakan bahawa makna dari perkataan jadilah engkau kera yang hina ialah mengubah bentuk wujud mereka sehingga benar-benar menjadi kera yang sesungguhnya. Ayat tersebut tidak mengatakan demikian. Dia kata kita lah, Rashid Ridha ni, Tafsir Al-Mana. Jika benar demikian, maka hal itu tidaklah menjadi nasihat dan pelajaran bagi orang yang berbuat maksiat. Kerana manusia mengetahui dengan yakin bahawa Allah SWT tidak akan mengubah bentuk wujud setiap orang yang melakukan maksiat dengan cara mengeluarkannya dari spesies manusia. Kalau tak ramai, jadi beruk lah. Kera dah. Kerana yang demikian itu bukanlah termasuk sunnatullahnya, sunnah sistem yang Allah buat dah. Namun yang menjadi pelajaran dan ibrah yang besar, pengajaran yang besar dalam ilmu pengetahuan adalah bahawa sunnah Allah SWT yang berlaku bagi orang terdahulu adalah barang siapa yang melanggar dan mengabaikan perintah Tuhannya dan menyimpang dari jalan lurus yang telah ditetapkan oleh agama, maka dia akan turun dari derajat kemanusiaan kepada derajat kebinatangan. Jadi penatang, serupa natang. Sunnah Allah itu satu. Dia berlaku bagi masa kita sekarang ini, sebagaimana juga telah berlaku pada masa-masa yang lalu. Jadi dengan hujah-hujah, dengan pendapat orang besar tadi, tabi'in besar, tabi'in yang besar, ulama-ulama hadis besar, jadi tidak peliklah ulama yang yang katanya bukan berubah fizik dia lah, tapi sifat perangai hati perut pedanya jadi penatang. Oleh kerana itulah pada ayat yang dari surah Al-Baqarah, Allah SWT berfirman yang bermaksud, maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang yang bertakwa. Ada sambungan pula surah Al-Baqarah ni. Artinya telah Allah jadikan hukuman itu sebagai peringatan bagi orang lain, sehingga mereka tidak berani melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Adapun yang dimaksud dengan orang lain di sini ialah orang yang sezaman dengan mereka dan juga orang yang akan datang pada zaman-zaman berikutnya. Dan setengah ni berdasarkan dalil ini, dia kata sebenarnya jadi buruk sungguh lah, dia kuat sungguh lah. Wallahualam lah. Ada setengah kata tidak lagi tu. Adapun bahawa peristiwa itu menjadi nasihat bagi orang yang bertakwa adalah orang yang bertakwa
dapat mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut bagi dirinya. Jadi cerita-cerita orang zaman dulu ni termasuk Bani Israel ke apa, kita boleh ambil pengajaran. Sehingga kita tak buat apa dia dah. Cumanya Islam ni, zaman Islam ni tidak jadi wajib berhenti kerja hari Jumaat ni. Orang Yahudi ni kena berhenti nak kerja hari Sabtu tu. Tapi lah mana pun kalau cuti ikut orang putih, Sabtu ke Ahad. Nah. Ini jadi masalah lain. Kita membesar ke orang kafir ke orang Kristian dan Yahudi lah, cuti tu. Dan kita tak hormati Islam sebenarnya. Tak kena cuti hari Jumaat, hari Sabtu dengan Ahad. Dia kena cuti hari Jumaat ni. Khamis Jumaat. Oleh Arab Saudi, Khamis Jumaat. Dengan itu dia akan senantiasa menjauhi apa-apa yang menjadi larangan Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Quran, itu adalah larangan-larangan Allah. Maka janganlah engkau didekati benda-benda Allah lagi, jangan kita mendekatinya. Dengan peristiwa tersebut, orang-orang yang bertakwa juga dapat memberikan nasihat kepada orang lain. Hukuman di atas dia akan dapat menjadi pelajaran bagi orang yang terdahulu, orang yang terkemudian dan orang yang bertakwa. Kecuali apabila hukuman tersebut sebagai sunnah Allah yang senantiasa berlaku untuk mendidik umat dan membersihkan watak. Jadi kita kena ambil penjara. Zaman Islam ni masuk sembahyang Jumaat je dah. Masa sembahyang tu je. Tak boleh nego, tak boleh cari kerja dah. Masalah itu dibenarkan. Tapi kalau zaman orang Bani Israel dulu, hari Sabtu tu, sehari tu tak boleh buat kerja buat dah. Kena betul-betul fokus pada ibadah. Kita pun sebenarnya sahabat-sahabat ya pagi lagi tak kerja buat juga. Pagi lagi pergi masjid dah. Pergi semaya, pergi berzikir, pergi buat amal ibadah. Iktikaf di masjid pada Jumaat. Itu kerja sahabat lah. Adapun ungkapan yang mengatakan bahawa mereka telah berubah bentuk wujudnya menjadi kerut dan babi adalah dimaksudkan untuk menakut-nakuti saja. Ini pendapat ulama dah. Apa yang dikatakan oleh Mujahid dalam menafsirkan perubahan bentuk wujud al-masakh adalah yang lebih sesuai. Jadi tafsir al-mana ke apa, dia pilih pendapat tu bukan jadi beruk sungguh, bukan jadi babi sungguh kau. Jadi macam perangai babi dan sebagainya lah. Itu pendapat ulama besar jugalah. Kita tak boleh kata tolak Al-Quran hadis kan. Jadi kita perhati sikit lagi. Terlepas dari apakah yang dimaksud dengan perubahan tersebut adalah perubahan bentuk wujud dalam arti yang sebenar-benarnya, sebagaimana dikatakan oleh majoriti mufassir, ataukah perubahan dalam arti maknawi sebagaimana pendapat sebahagian dari mereka, namun dimaksudkan dengan mereka yang diubah bentuknya. Sebagaimana pendapat para mufassir adalah sekelompok orang Yahudi yang hidup pada zaman Nabi Daud AS. Hal lama tu lah. Tidak mustahil jadi sungguh dah. Yang penting bagi kita ni, bukan ada beceh sungguh, jadi beruk sungguh tidak. Yang pentingnya pengajaran. Supaya kita ni, apabila Allah tetapkan sesuatu, kita kena taat perintah Allah. Hari Jumaat, sembahyang Jumaat, kena pergi sembahyang Jumaat, jangan duk nego lagi lah. Kita kena tumpu banyak ibadah pada hari Jumaat. Itu benda-benda yang mesti kita ingat. Dia kita ikut apa yang Allah suruh, yang kita langgar, itu hak penting lah. Hak masalah pengajaran ni, orang Yahudi ni langgar perintah Allah. Langgar, jangan duk kerja hari Sabtu. Masa tu dah dia buat kerja buat dah. Lepas tu dia protes lah, dia protes lah. Wallahu a'lam, subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.